Why? Sebab dia hanya fokus buat kerja tu sahaja. Kita rasa kita hebat sebab kita buat semua benda. Pekerja kita, kalau dia packing, kerja dia packing je. Dia sebenarnya lagi bagus daripada kita. Faham ni? Kalau dia buat sale je. Dia lagi bagus daripada kita. Kerja kita adalah bukan fikir macam mana nak buat sale, tapi fikir macam mana nak naikkan sale. Kerja kita fikir macam mana nak tambahkan sale. Nak besarkan sale. Besarkan syarikat. Solusi kepada masalah yang nombor 4, urus duit. Macam mana nak banyakkan lagi duit. Nak tambah lagi banyak cawangan. Macam mana nak kurangkan kos. Nak kawal kos pekerja yang silap. Nak kira. Sebab itulah rahsia dia dekat kes yang saya cerita tadi tu. Dekat mana? Bila kita boleh tahu masalah dekat mana, kita cut masalah tu, kos kita akan berkurang. Lepas 17 orang tu berhenti, masuk tim baru, sale saya naik ke 10 juta. Faham ni? Yang selama ni sangkut. Tim tak perform sebab saya simpan orang yang tak perform. Pekerja yang tak ada kapasiti. Buat akaun salah. Saya terpaksa bayar teks mahal. Berapa ramai dapat sesuatu pada pagi dia akan katakan saya. Okay. Kita ada 1 jam lagi sebelum rehat. 3 jam ni, saya yakin, boleh tak anda angkat buku nota anda? Penuh tak buku nota anda? Cuba tengok sikit. 3 jam. Banyak tak? Macam banyak je kan? Penuh tak? Tuan-tuan, baru 2 topik tau. Baru 2 topik. Kita ada 11 topik, tuan-tuan. Korang boleh handle lah ni. Risau pula aku. Ya Allah. Hai. Bila orang bisnes yang buat bisnes, yang ajar bisnes, dia jadi macam ni. Nak dapatkan pekerja berkualiti, payah betul, kata Anji. Anji. Tak apa. Esok saya tunjuk. Ilmu pekerja esok. Macam mana nak dapatkan pekerja berkualiti esok. Okay? Macam mana nak uruskan teks? Nak uruskan teks, dia kena ada orang yang advice pasal teks. Namanya Tuan Azli. Dia kena ada ilmu pensyarikatan namanya. Macam mana nak buat syarikat Sinar Berhad. Atas 100,000 dah kena ready Sinar Berhad. Sebab teks punya penolakan berbeza. Paling simple macam ni. Kalau sale anda 100,000, untung anda 30,000, setahun untung anda 300,000. Contoh, kalau 300,000, kalau anda buat enterprise, anda boleh kenakan teks sehingga 100,000 bayar teks je. Untung 300, 1/3 bayar teks. Itu kalau enterprise. Tapi kalau Sinar Berhad, kita bukan lari teks tak. Kita uruskan teks tu. Teks tu boleh dipecahkan dalam kalangan director dan duit tu dapat digunakan balik dalam syarikat. Jadi kita uruskan duit tu. Janganlah sibuk nak bayar teks. Sibuk besarkan syarikat tu boleh tak? Sebab itulah tulis ilmu ni sebelum saya nak sambung pasal blueprint business. Tulis ayat ni. Pendapatan kita sama dengan ilmu kita. Tulis. Pendapatan kita sama dengan ilmu kita. Tulis. Income. Pekerja pun tulis ilmu ni. Maksudnya apa? Dia berkadaran. Berkadaran, ya. Kenapa ada orang, tengok saya sekejap. Kenapa ada orang, dia boleh buat 1,000. Sebab dia hanya tahu nak buat 1,000. Kenapa ada orang boleh buat 10,000,
Sebab dia tahu macam mana cara, kaedah nak buat 10,000. Kenapa ada orang boleh buat 100,000? Sebab dia tahu formula nak buat 100,000. Faham tak? Kenapa ada orang boleh buat 1,000,000 sebulan? Sebab dia tahu, dia reti, dia ada ilmu nak buat 1,000,000 sebulan. Sama jugalah kenapa ada orang boleh buat 10 juta, 100 juta. Sebab tingginya ilmu, tinggilah pendapatan. Rendahnya pendapatan, sedarlah diri rendahnya ilmu kita. Tulis. Kadang-kadang saya geram dengan satu golongan ni lah, golongan pandai. Golongan pandai ni, saya sebut mereka sebagai SBP. Bukan sekolah berasrama penuh, tapi simptom budak pandai. Simptom budak pandai ni, kita boleh tengok mereka ni biasanya sekolah belajar pandai lah, degree, belajar luar negara, doktor, engineer, lawyer, accountant, professional kan. Ini adalah golongan-golongan SBP, simptom budak pandai. Masalah budak pandai ni, dia tak nak belajar. Dia rasa dia tahu. Kenapa? Sebab saya cerita ni diri saya. Benda yang terjadi dekat saya adalah, saya kan ijazah. Hello, saya ijazah first class, okay? Best Student Award, Chancellor Award. Bila saya rasa saya pandai, saya ada satu stigma, apa lagi aku tak tahu, apa lagi aku tak reti. Sebab tu saya tak masuk kelas pengurusan. Sehinggalah saya lingkup. 2014, saya degree habis 2012. Saya lingkup, baru saya sedar. Rupa-rupanya tulis ayat ni. Bila kita rasa pandai, tulis. Bila kita rasa pandai, rasa tahu banyak perkara, kita dah tempah satu tiket kegagalan. Saya ulang bila kita rasa kita pandai, bila kita rasa kita tahu banyak perkara, kita dah tempah satu tiket kegagalan. Simptom budak pandai, SBP. Bila buka klinik, kan, sale dia 10,000, 30,000, 50,000, tapi tak nak belajar, geram. Padahal buka klinik ni, sepatutnya paling-paling kurang 100,000. Ada student saya ni, dia doktor. Buka klinik berhampiran dengan klinik Beyond. Klinik Beyond, Office Beyond. Okay, dia buat sale 50,000, dia rasa pandai dah. Bila masuk kelas saya bagi tahu lah pasal sistem budak pandai ni. Tersentak dia. Dia doktor kan. Doktor apa yang tak pandai? Sastah lah budak straight A. Saya kata makin kau pandai, makin kau bodoh, saya kata. Makin kau pandai, makin banyak yang kau tak tahu. Berapa? Sale 50,000. Pandai apa? Engkau cuma tahu buat 50,000. Dia sentak masuk kelas saya. Tahu tak sale sekarang apa? 250,000 setiap bulan. Nak buka klinik ketiga dah. Macam. Dia general klinik je. Bukan dental. General klinik. Klinik dia penuh. Saya nak lepas 50,000 pun azab. Dia tak ada azab, Dr. Farah. Klinik apa, Dr. Farah? Screen klinik. Screen klinik lagi senang. Ya Allah. Screen klinik lah senang jadi kaya, Dr. Farah. Student saya, dia buka klinik gigi juga, klinik gigi. Klinik, dia buat estetik. Tapi dia bukan doktor. Okay? Dia buat sale 14 juta. Ada 7 klinik. Sorry, 13. Dia buat 14 juta. Asalnya masuk ada 3 klinik. Lepas belajar dengan saya ada 13 klinik. Dan sekarang, dia tambah buat bisnes spa pula. Spa rambut. Dan spa ni pula nak masuk 5 cawangan. Estetik sebenarnya senang nak buat duit. Senang gila. Cuma, okay, key dia adalah jual tak result tu je.
Jual tak hasil. Okay? Boleh. Ilmu kita, pendapatan kita. Mari saya tunjuk anda. Hatikan betul. Tinggilah ilmu kita. Tengok sini. Tinggilah ilmu kita. Tinggilah pendapatan kita. Dapat tak? Kalau rendahnya ilmu kita, jangan tanya kenapa rendahnya pendapatan kita. Dia berkadaran. Kelas ni recorded tak? Tak. Habis-habis. Kelas ni live. Kalau terlepas, bulan depan jumpa lagi dalam kelas yang berikutnya. Boleh? Baik. Jomlah saya nak masuk topik blueprint pula. Berapa ramai nak saya ajar lagi bagaimana strategi Nabi buat bisnes angkat tangan katakan saya. Jom kita belajar model bisnes gaya Nabi. Macam mana Nabi kaya raya? Iya, Nabi Muhammad direkodkan ketika dia berkahwin dengan Khadijah pada usianya 25 tahun, harta kekayaan Nabi adalah sekitar 30 juta. Iya. Disebabkan hantaran Nabi kepada Khadijah adalah sekitar 100 ekor unta berserta barang dagangan, yang mana setiap ekor unta tu nilainya sekitar 30,000. Kalau kali dengan 100 ekor, bermaksud Nabi bagi hantaran pada Khadijah sekitar 3 juta. Dan orang Arab ketika itu, kalau dibagi hantaran kahwin, adalah 1/10 daripada hartanya. Tuan-tuan, umur Nabi 25 dah kaya raya. Apakah rahsianya? Berapa ramai nak belajar? Angkat tangan saya. Jom. Saya adalah pengkaji sirah. Bila saya buat bisnes, dia ada kerangka, ada formulanya. Saya mula mengkaji tahun 2018. Anda kena faham, 2018 saya mula mengkaji sirah Nabi. Saya dapat tawaran untuk sambung saya punya PhD sebab degree saya kan first class. Degree saya first class. Saya dapat sambung ke PhD fast track. Tapi 2020 kan PKP. So lepas PKP, saya punya PhD saya ditolak balik. So saya kena selesaikan master. So selesailah master saya 2021. 2022 balik saya buat PhD saya. Okey, hujung 2021 lah, 22 tu saya buat PhD saya, dan sekarang alhamdulillah 2023 nak habis dah PhD saya. So saya ada degree, master, PhD. Sikit lagi. Baik. Jom saya tunjuk pada anda. Kita pergi ke topik nombor 3. Boleh? Iaitu blueprint. Blueprint dan macam mana kita nak ikut perjalanan bisnes kita supaya kita dapat buat bisnes kita berjaya. Sebab benda ni, kita akan nampak satu formula kejayaan. Jom. Saya minta maaf tau kalau kaedah pembelajaran dan pendidikan dalam bisnes yang saya bawakan kepada anda berbeza dengan apa yang anda belajar dekat luar. Mungkin ada kat luar sana, kalau dia ajar bisnes, dia ajar pengalaman dia. Betul? Tak salah. Ada orang, ada teori dia. Tapi saya bawa pendekatan adalah pendekatan sejarah. Sebab ekspertis saya kan dalam tamadun Islam. Tak apa ke? Kalau okey, buat tasak. Kenapa? Saya minat sejarah. Jadi, saya ceritakan sikit. Kita nak belajar ilmu bisnes ke? Iya. Rupa-rupanya begini. Tulis ayat ni. Orang yang faham sejarah akan cipta sejarah. Tulis. Orang yang faham sejarah akan cipta sejarah. Dan orang yang tidak belajar sejarah akan tinggal sejarah. Tulis. Jadi, kalau kita nak cipta lebih banyak sejarah, tolong kaji sejarah. Sejarah macam mana orang kaya jadi kaya. Sejarah macam mana Nabi Muhammad SAW membina kekayaan. Sebab dalam tu, tuan-tuan dan puan-puan, bila saya, ya Allah, bila saya tengok balik, subhanallah, rupanya formula nak bangunkan bisnes ada dalam sirah Nabi. Saya bukan menunggang agama, tuan-tuan. Basic saya basic. Saya bukan ahli agama, bukan. Saya cuma ahli
sejarah. Fakulti Tamadun Islam. Saya punya PhD dalam falsafah. Falsafah ekonomi. So, bila saya kaji sirah Nabi, saya perasan begini. Formula kejayaan itu, dia datang daripada sejarah. Sejarah, kalau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai sirah. Jadi saya mengambillah sirah Nabi. Okey. Baik. So dalam sirah, jom saya tunjukkan dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Baik, jom. Anda boleh lukis sirah Nabi. Kita mengambil dua zaman pada sirah Nabi ini. Baik. Dan anda kena faham satu perkara. Sirah dia ada banyak version. Faham Dia ada banyak version. Jadi, kalau anda dengar sirah itu berbeza daripada apa yang anda belajar dalam kelas ni, tolong disiplin ilmu sirah. Bukan untuk didebatkan. Disiplin ilmu sirah adalah kita ambil hikmah. Itu je. Sebab saya kaji sirah. Ada percanggahan sirah. Ada percanggahan sejarah. Maka diberi tahulah kepada saya oleh profesor saya, sejarah ni jangan debat. Sebab kalau kau debat, kau nak apa? Sejarah kita belajar untuk kita cari hikmah. Apa yang kita boleh ambil iktibar, tu je. Boleh? Sama juga kalau kau kaji sejarah balik, tahu tak? Buku sejarah sekolah menengah kita belajar dulu, zaman Paleolitik, Mesolítik, semua tu tak boleh pakai. Dah bercanggah dengan penemuan kajian-kajian baru. Kajian baru menunjukkan bahawa orang Melayu, peralatan dia bukan keris dan lembing. Senjata orang Melayu menentang penjajah adalah meriam. Semua sejarah yang ada dekat buku sejarah kita dah tak boleh pakai. Sebab tu kata, tak boleh debat. Sebab sejarah, rupa-rupanya begini. Sejarah ditulis oleh orang yang menang. Tulis. Siapa yang menang? British, Portugal. Mereka yang tulis balik sejarah. Jadi sejarah banyak hilang. Sama juga. Sirah pasal Nabi Muhammad ni, pasal rahsia bisnes ni, siapa orang yang hebat buat bisnes? Tuan-tuan, orang yang buat bisnes dah hebat 1400 tahun yang dahulu adalah bangsa Arab. Tapi sejarah itu hilang ketika perang salib dekat kota Baghdad. Maka sejarah banyak kajian orang Islam dibakar, dibawa dan dilarikan ke dunia barat. Untuk anda yang tak tahu. Sehingga hitam sungai sebab dihapuskan dan dibakar buku-buku kajian orang Islam ni. Sebab itulah kajian baru muncul. Salah satunya adalah tesis saya. Dapat tak ni? Jadi matlamat saya nak melahirkan orang bisnes yang bijak dalam berbisnes macam Nabi. Berapa ramai nak belajar benda ni angkat tangan saya? Come on. Jom. Bila kita telusuri sirah Nabi, dia ada dua zaman. Satu disebut sebagai zaman Rasul. Zaman kerasulan. Maksudnya tuan Asyik, daripada umur Nabi 40, menerima wahyu, umur Nabi 53. Rasulullah berhijrah ke Madinah. Umur 63, Rasulullah wafat. Ini zaman kerasulan. Okey. Zaman inilah paling banyak orang mengkaji orang mengkaji apa? Al-Quran, orang kaji dakwah Nabi, orang kaji perang Nabi, kan? Banyak kajian, banyak buku ditulis, semuanya berkisarkan zaman kerasulan. Sebab waktu ini dah ada para sahabat-sahabat. Okey? Zaman kerasulan ni banyak yang ditulis. Tapi yang ramai yang tak kaji dan ramai orang tak tengok adalah zaman kenabian. Iaitu zaman sebelum umur Nabi 40. Kenapa saya sebut Nabi dan Rasul?
Sebab umur 40, Nabi diangkat jadi Rasul. Sebelum 40, beliau adalah seorang Nabi. Jadi saya sebut dia sebagai Muhammad muda. Zaman muda dia. Okey. Zaman ni Al-Quran tak diturunkan lagi. Okey. Baik. So anda kena faham. Tak pelik ke Rasulullah umur 53 pergi ke Madinah, terbangunnya negara Islam pertama, kuatnya ekonomi dekat Madinah, okey, dan Nabi masuk balik ke kota Mekah, Fatul Mekah, dan Islam berkembang 3/4 dunia. Islam sampai ke tanah Melayu adalah melalui jalan perdagangan. Islam berkembang dekat Madinah adalah melalui jalan dagang. Kaya raya orang Islam dekat Madinah tu sebab terbangunnya ekonomi kat Madinah. Kalau Nabi bukan seorang ahli ekonomi, macam mana boleh buat? Rahsianya adalah sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, perjalanan inilah yang orang tak kaji. Mari kita tengok satu persatu apa yang Nabi buat zaman kenabiannya. Berapa ramai nak belajar kat tengah-tengah saya? Alright, jom. Okey, daripada dia lahir, umur dia 4 tahun. Okey, dadanya dibelah. Okey? Dah. Kan? So, umurnya 8 tahun, dia mula mengembala kambing. Yang saya cerita tadi, dia gembala kambing. Dia gembala kambing ni dekat mana? Dekat Taif. Dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Okey. Umur Nabi 18. Sorry, maafkan saya, umur Nabi 12. Inilah detik permulaan Nabi berbisnes yang berguru. Sebab umur 8 tahun tu, dia mengembala kambing tu, dia tak proper bisnes lagi. Dia cuma terlibat dalam bisnes-bisnes, tapi tak declare sebab tak ada guru. Dia main buat je, tak ada guru. Umur 12, dia ikut pakciknya, iaitu Abu Talib. Barulah dekat sini Nabi belajar bisnes secara proper. Tuan-tuan, umur Nabi 12 tahun, Nabi dah ikut pakciknya Abu Talib. Berdagang ke 9 pasar. Tim paparkan road ataupun jalan dagang Muhammad kecil. Jom tengok ni. Ini saya temui dalam satu ensiklopedia yang saya pergi ke Indonesia, menemukan perjalanan dagang Muhammad kecil bersama Abu Talib dari Mekah ke Busra ke Damaskus. Ini laluan perjalanan ni. Siapa yang first time tengok? Kat tengah. First time. Oh, ramai first time tengok Dia pergi ke Yasrib. Yasrib ni nama asal Madinah. Rasulullah sampai tu tukar kepada Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Asalnya Yasrib. Pergi ke lembah Khaybar, tempat dagang orang Yahudi. Pergi ke Busra, Syam, kan, ke atas tu area Palestin, semua tu atas tu. Okey, pergi ke Iraq. Berapa tahunkah Nabi ikut pakcik dia? 6 tahun, tuan-tuan. Sampai umur Nabi 18. Tengok kat sini. Sampai umur Nabi 18, Nabi ikut pakcik dia. Umur Nabi 18 tahun, waktu inilah Abu Talib memperkenalkan Muhammad muda ini. Apa beza arrow hitam dengan arrow merah? Laluan dagang dia je. Okey, paparkan paparan tadi. Ada orang tanya apa beza hitam dengan merah. Okey. Baik. Laluan tengah tu laluan yang kerap. Okey. Dia ada laluan yang dia kerap, laluan yang dia tak kerap. Laluan utama yang tengah. Laluan kiri dan kanan, laluan pilihan. Dah, jom sambung balik. Baik. Kalau macam kita lah, laluan yang kita selalu nak pergi sebab customer ramai. Laluan yang jarang pergi. Macam okay, jom. So, umur Nabi 18, Nabi dah ikut berapa tahun? 6 tahun. So, rupa-rupanya Khadijah ni adalah seorang janda kaya. Yang dia kaya bukan sebab suami dia kaya, tak. Dia kaya memang daripada bapa dia lagi, dia memang dah kaya. Dan dia merupakan antara wanita paling kaya dekat Jazirah Arab. Wanita yang terkaya dekat Jazirah Arab adalah Khadijah. Diperkenalkan oleh Abu Talib. Jadi Abu Talib ni
bukan saja menjadi guru kepada Muhammad muda, tapi dia juga menjadi introducer. Faham kepada circle dia. Circle Abu Talib siapa dia? Khadijah. Khadijah, aku ada anak buah aku ni, dah ikut aku tahun dah, kerja dia bagus. Tahu tak apa yang berlaku? Khadijah memberikan modal kepada Nabi Muhammad. Berapakah yang dicatatkan? Dicatatkan dalam sejarah, Khadijah memberikan modal 2 perkara, iaitu modal berniaga dengan modal manusia. Modal berniaga, Khadijah bagi 1000 ekor unta. 1000 ekor unta. Kedua, modal manusia. Apa dia? Diberikan pengurus, iaitu Maisarah, seorang lelaki. Dalam satu ensiklopedia lain yang saya temui, dengar. Ensiklopedia itu ditulis, penerbitnya adalah Telaga Biru. Syarikat Telaga Biru. Anda boleh cari ensiklopedia perang Rasulullah. Dalam ensiklopedia perang tersebut menulis tentang seorang tentera boleh menjaga dan merawat 4 ke 5 ekor unta. Jadi, bila saya kira balik, kalau Khadijah bagi 1000 ekor unta, jom kita kira. Jom lah, jom. Kiraan dia adalah, kalau 1000 ekor unta, okey, katalah seorang boleh jaga 5 ekor. Bermaksud Nabi ada 200 orang pekerja, tuan-tuan puan. Pada usia Nabi 18 tahun. Dan kalau seekor unta nilainya 30,000, bermaksud umur Nabi 18, dia sudah menguruskan dana bernilai 30 juta. Kita umur 18, jangan kata 30 juta. 30,000 pun gigil pegang. Betul tak? Jadi, siapakah model yang paling power yang kita pernah ada? Sebenarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan 18 tahun dah handle ratusan orang pekerja, dah handle dana, okey? Dah handle dana puluhan juta. Kalau nilainya dikira hari inilah. Sebab itulah ketika Nabi berusia 25 tahun, yang kita cuma dengar Nabi ni bela unta, bela kambing lah kat sini. Ustaz-ustaz yang sekadar ilmunya cuma tahu Nabi bela unta, takat tu je. Padahal Nabi ni dah berniaga ikut pakcik dia 6 tahun. Berdagang, menyambung legasi pakcik dia, berdagang dengan modal yang diberikan Khadijah 7 tahun. Mengembangkan bisnes. Umur Nabi 25, Nabi kahwin dengan Khadijah ni. Nabi kahwin. Dan Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi bukan seorang pemuda miskin, Nabi Muhammad orang yang sekufu. Dan saya temui juga perkara menarik yang berlaku adalah umur Nabi 36, Nabi buka kilang. Kilang kulit. Umur Nabi 38, Nabi dah tak berniaga dah. Dia dah beruzlah. Beruzlah tahu tak? Menyendiri, duduk dekat gua. 2 tahun dia beruzlah, turunlah wahyu. Bayangkan 2 tahun dia tak kerja, beruzlah. Dia ada orang gaji yang boleh hantarkan makanan, yang boleh uruskan bisnes. Nabi ni orang kaya, tuan-tuan. Rumah Nabi Muhammad ni berada dekat Masjidil Haram. Masjidil Haram ni kira center lah dekat Mekah ni. Dekat Jazirah Arab ni, kalau kita lah rumah KLCC, berdekatan KLCC, mahal tak rumah kita? Begitulah rumah Nabi. Nabi ni kaya raya. Yang kata Nabi ni miskin ni, zaman kerasulan, bukan zaman kenabian. Tulis benda tu. Soalan yang saya nak bagi tahu kepada anda adalah, apa yang kita boleh belajar dari pattern ni? Dekat sinilah kita nak mengeluarkan pattern. Inilah kerja saya sebagai pengkaji. Baik. Nak belajar tak? Berapa ramai nak belajar pattern angkat tangan saya? Baik. Saya pun mulalah mengkaji sejarah, dia membentuk satu pattern.
Pattern ni lah yang anda akan nampak, oh, Nabi buat benda ni lah. Oh, patutlah jadi. Oh, macam tu. Jom. Saya bawakan kepada anda, kepada timeline tadi balik. Saya perasan, ada timeline yang hampir sama. Hampir sama yang macam mana tahu masih? Jom saya tunjuk kepada anda. Timeline ini. Umur Nabi 12, umur Nabi 18, dan umur Nabi 25. Berlaku berbalik, umur Nabi 40, umur Nabi 53, umur Nabi 63. Macam mana tu tahu masih? Mari saya tunjuk kepada anda. Ini yang berlaku. Saya menemukan pattern ni berulang. Okey? Pattern yang berulang. Cepat lukis. Follow saya cepat. Okey? So benda ni berlaku sekali lagi. Ketika Nabi diangkat jadi Rasul. Pattern yang berulang. Saya beritahu sekali lagi. Pattern yang berulang. Pattern macam mana? Saya perasan ketika Nabi ikut pakcik dia, Nabi mula menguasai sistem dalam bisnes. Sistem jualan, sistem nak kenal orang, sistem nak kenal pembekal, menguasai 9 pasar. Dia menguasai selama 6 tahun. Berapa tahun, tuan-tuan? Nabi ikut pakcik dia 6 tahun. 6 tahun. Nabi menguasai tentang human. Nak handle orang macam mana? Kalau tidak, mana mungkin umurnya 18 tahun boleh handle ratusan orang pekerja. Dan akhirnya, dalam tempoh 7 tahun, ketika Nabi berkahwin dengan Khadijah, aset kekayaan Nabi, sekali ganda dengan modal yang Nabi dapat umur Nabi 18 tahun. Sebab itulah Nabi digelar antara orang yang sangat hebat dalam berbisnes. Sebab dia boleh gandakan balik duit yang dapat. Buktinya, hantaran Nabi kepada Khadijah. Umur Nabi 25 bagi hantaran 3 juta, bai. Kita 30,000, 10,000 pun mencicik nak bagi hantaran. Ni, dekat sinilah ada ilmu tentang capital. Macam mana Nabi menghasilkan duit, mengolah duit? Mesti ada ilmunya. Sebab saya perasan pattern yang sama berlaku ketika Nabi dapat sistem dalam kehidupan umur Nabi 40, dapat Al-Quran. Dekat sini saya perasan Nabi dapat sistem tentang kehidupan manusia. Al-Quran turun surah yang pertama. Apa surah pertama turun? Cepat. Surah pertama turun surah apa? Surah Iqra, bukan. Ya Allah. Iqra tu ayat, bukan surah. Surah Al-Alaq. Tuan-tuan, marilah kita masuk mengaji balik. Sekolah Agama Rakyat, darjah 3. Ya Allah, tuan-tuan. Surah Al-Alaq. Iqra tu ayat, bukan surah. Paparkan surahnya. Allahu Akbar. Jauh lagi perjalanan kita ni. Macam manalah nak kaya macam Nabi? Tak malu ke kita dengan Rasulullah? Nanti Rasulullah tanya surah pertama, surah Iqra. Tim paparkan surah pertama. Surah pertama adalah surah Al-Alaq. Al-Alaq maksudnya apa dia? Al-Alaq maksudnya segumpal darah. Apa benda segumpal darah ni? Segumpal darah ni manusia, tuan-tuan. Manusia. Maksudnya surah pertama Allah bagi adalah tentang manusia. Menciptakan kita dari sebuku darah beku. Tu ayat kedua, Al-Alaq. Okey. Mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Alat. Pena tu alat. Tulisan tu adalah output, result. Dan mengajar manusia benda yang dia tak tahu. Nak bagi tahu pada anda, manusia nak develop dia, kena ada alat. Dan kena ada output. Dekat sini, saya bagi tahu pada anda. Ilmu dia, bayangkan daripada umur Nabi 40, paparkan muka saya balik.
sampai umur Nabi 53, Nabi membangunkan manusia-manusia yang berhijrah ke Madinah. Memilih orang yang betul. 13 tahun, okey, ayat-ayat Makkiyah adalah tentang keyakinan. Tentang keimanan. Dia adalah tentang human. Dan akhirnya, yang berhijrah ke Madinah, mereka inilah yang membangunkan sampai Islam berkembang 3/4 dunia. Sahabat-sahabat Nabi, kebanyakannya adalah kaya raya. Umur Nabi 36, Nabi buka kilang. Kilang kulit. So dekat sini, bila saya tengok balik, pattern berulang. 12, 18, 25, 40, 53, 63. Dekat sini saya buat satu formula yang saya keluarkan dalam kajian saya. Formula dalam bisnes, ini formula dia. Pegang. Apa dia? Bila kita buat bisnes, tulis. Nombor 1, bangunkan sistem. Baru bawa masuk manusia. Dan hasilnya, duit kita tak akan pernah berhenti. Saya ulang sekali lagi. Buat bisnes, bangunkan sistem. Belajar tentang sistem. Dan baru kita bangunkan manusia, bawa masuk manusia, hire manusia, barulah duit kita tak pernah habis. Inilah formula yang saya dapat, pattern yang saya dapat. Inilah kerangka dia. Dah. Ini boleh tak boleh ni? Patutlah orang putih kaya, dia orang cerita sistem dulu betul. Kau pergilah tengok dekat negara yang tidak diiktiraf, Israel. Negara dia adalah negara pembangun sistem. Siapa sini pakai Waze? Waze, Yahudi punya. Siapa pakai Facebook? Yahudi punya. Mereka buat sistem. 6 roda tu kira sistem lah. Ya. 6 roda ni sistem lah. Saya buat sistem gerak kerja, sistem pengurusan. Saya buat sistem. Lepas ni, kalau anda tengok orang ajar 6 roda pengurusan, ketahuilah, itu adalah kajian kat Beyond, yang Beyond dah pakai daripada 2018 lagi. Dan orang tak akan percaya, bagi saya habis saya punya PhD, sebab tajuk PhD saya adalah keberkesanan. Okey? Keberkesanan 6 roda pengurusan ni. Dan implikasinya terhadap usahawan Muslim. Tajuk PhD saya. Vision saya, macam mana, tengok saya sekejap, macam mana orang pakai, kalau dalam keuangan, 4 quadrant, Robert T. Kiyosaki, satu dunia pakai. Satu masa nanti, bila orang bercakap pasal nak urus bisnes, orang akan pakai 6 roda pengurusan sebagai rujukan dekat dunia. Sebab dah ada theoreticalnya, kajiannya, sirahnya. So, siapa yang nak follow, angkat tangan katakan saya. Anda tak perlu percaya, sebab PhD saya tak siap lagi. Tak apalah. Nanti, lagi 10 tahun, yang percaya ni dah jadi puluhan juta, ratus juta kan. Saya mungkin 10 tahun lagi dah bilion. Pak Sultan tanya, oh saya pernah belajar ni 10 tahun lepas. Itulah. Gitu. Okay. So, saya nak bagi tahu pada anda. Boleh tak kita berjaya? Boleh. Dia punya pattern dah ada tau. Kenapa kita ada buat mistik dalam bisnes? Perasan tak kita letak duit kat depan? Capital tu kita letak kat depan. Lepas tu kita ambil pekerja. Ada sistem tak? Tak ada. Berterabur tak bisa kita? Penat tak bisa kita? Boleh tinggal tak bisa kita? Melekat tak bisa kita? Kan? Ada sistem tak? Tak ada. Perasan tak? Tak belajar pasal manusia, tak bawa masuk manusia. Penat tak kita? Penat. Dengan kos yang makin naik, kenapa tak boleh nak kira? Tak boleh nak atur. Sebab kita tak pernah nak kira sistem pengiraannya. Ada tak kajian tentang sikap Nabi terhadap pekerja yang bermasalah? Ada. Panjang ceritanya. Aku ajar basic pun nak dekat buku 1 dah.
Tuan-tuan, 6 roda pengurusan ni, kalau saya cerita, 6 hari 7 malam tak habis. Saya baru mukadimah tau. Baru topik nombor 3 ni. Sekarang ni, dapat tak formula dia? Berapa ramai yang dapat formula dia kat tangan katakan saya? Come on. Dah? So, lepas ni, nak buat apa-apa bisnes, nombor 1 tanya balik. Ada sistem tak? Kalau tak ada, jangan buat. Sebab manusia datang dan pergi. Yang kekal cuma sistem. Tulis. Bangunkan bisnes yang bersistem. Nak buat sistem apa Tuan Masih? Okey, jom. Nak membangunkan ni, dah ada journey dia. Jom saya tunjuk kat anda. Allah. Ada journey dia. Takkan tak ada. Okey. Jom saya tunjukkan kepada anda. Jom kita buat journey dia. Dia ada journey dia. So, bila kita buat bisnes, ini journey dia. Okey. Apakah journey dia? Bila kita buat bisnes, pastikan bila kita start buat bisnes. Nombor 1 yang kita kena bangunkan adalah sistem jualan dan sistem pemasaran kita dulu. Itu nombor 1 nak kena buat. Tulis. Pemasaran dan jualan. Itu first kita kena bangunkan bila kita buat bisnes. Maksudnya apa? Bukan kita yang buat benda tu, orang lain yang buatkan. Itu rahsia nombor 1. Macam mana kita buat bisnes yang sale dan marketing kita tak payah buat? Boleh tak? Boleh. Apa tak boleh pula? Betulkan dulu sistem marketing and sales. Macam mana? Sabar. Petang ni saya tunjukkan nak membangunkan sistem marketing dan jualan. Boleh tak? Sabarlah, step by step lah. Ya Allah, korang ni belojoh. Patutlah bisa wara. Belajar step by step tak nak. Kan saya bagi tu step pertama. Sabar. Sabar itu subur. Tak sabar masuk kubur. Boleh? Boleh. Okay. Petang ni saya tunjukkan sistem jualan. Macam mana naikkan jualan? Apa teknik pemasaran nak dibuat? Nah, sebab dalam bisnes ni, dia ada 3 bukit, 3 gunung yang kita akan lalui. Jom-jomlah saya tunjuk. So, journey kita ni, kita akan lalu ni. Gunung yang pertama. Okey. Lukis. Okey. Kita akan lalu gunung yang kedua. Dan kita akan lalu gunung yang ketiga. Okey. Saya guna iPad. Jadi senang saya nak lukis. Anda yang guna pen dengan buku tu pandai-pandailah lukis elok. Marketing boleh outsource ke? Boleh. Baik. Bila kita buat bisnes, kita dekat fasa gunung yang pertama adalah fasa kita nak start. Fasa start ni, okey, kita kena faham kita nak bangunkan apa. Okey, jom saya tunjuk kepada anda. Pertama, kedua, sabar Tengok je lukisan saya betul-betul. Kan saya tunjuk apa nak kena buat. Okey. So kita nak bangunkan apa? Kita nak bangunkan sistem kat sini. Nama kerja sistem ni adalah disebut sebagai gerak kerja automation. Apa maksudnya Tuan Wasid? Buat bisnes sampai dia boleh bekerja tanpa kita ada. Tulis. Itulah fasa automation. So, gerak kerja lepas ni, bangunkan sistem supaya boleh bekerja tanpa kita. Selagi mana kita melekat dengan bisnes, selagi tu bisnes tak boleh berkembang. Tak boleh. Ada tak bisnes yang melekat? Ada. Maksudnya apa? Bila kita tak ada, kedai tak jalan. Bila kita tak ada, bisnes tak masuk, duit tak masuk. Itulah ciri-ciri bisnes yang melekat dengan badan kita. Ini kalau berlaku,
you mati, bisnes mati. Ada tak cara dia? Ada. Dekat sinilah saya tunjukkan kepada anda. Apa dia? Dia ada dua elemen. Fasa automation ni lah yang disebut kita nak automatekan dia. Kita membangunkan fasa automate. Rahsia kepada automate business. Okey, automate ni apa? Ada orang sebut autopilot. Saya sebut automate. Sedap sikit. Autopilot dah macam juruterbang. Automate. Rahsia dia adalah mesti ada gabungan human dan sistem. Maksudnya apa? Sistem ni dan human ni perlu digabungkan, dan dekat sinilah anda membangunkan gerak kerja 6 roda pengurusan. Tulis. Ni, gerak kerja 6 ni. Kejap lagi saya explain petang ni. Apa gerak kerja, apa kerja-kerja nak kena buat, apa yang perlu diautomatekan petang ni. Sabar. Tuan-tuan nak pukul 1 dah ni. Minta maaf kalau anda rasa otak anda berat. Ketahuilah, otak anda baru ada function. Okay? Baik. So, bila ada sistem dengan human, sistem buat dulu, baru buat masuk orang. Tapi kalau orang dah ada, baru nak buat sistem, ada kesan dia. Berapa ramai nak tahu apa kesan dia kat tangan-tangan saya? Dipanggil rejection. Sebab orang yang dah biasa buat kerja yang sama, tiba-tiba nak bawa sistem baru, dia akan menolak. Pekerja lama akan memberontak. Dia akan tak selesa. Sebab sebelum ni tak macam ni pun. Sebelum ni okey je. Sebelum ni tak ada pun ini. Pekerja lama akan memberontak. Itu kesan kalau pekerja masuk dulu, baru buat sistem. Sebab pekerja selesa. Okey? Cuma inilah ilmu yang saya nak bagikan kepada anda. Tulis. Membangunkan manusia baru jauh lagi mudah berbanding membangunkan manusia sedia ada. Tulis. Maksudnya apa? Kalau you dah ada pekerja, bawa masuk sistem baru, cara kerja baru, gerak kerja baru, yang lama akan mudah memberontak, rebel, tak setuju. Lebih mudah bawa masuk pekerja baru sebab dia tak pernah tahu kerja sebelum ni, dia hanya follow je sistem kita. Jadi, memang akan berlaku. Apa ni? Dipanggil sesi salin kulit. Tulis. Jadi, kalau lepas ni, belajar dengan Beyond, pekerja berhenti, itu adalah sesi salin kulit. Tapi ada tak kaedah kalau tak nak mereka saling kulit? Ada. Saya bagi tips lah. Nak tips tak? Berapa ramai nak tips kat katakan saya? Tak dengar. Tak dengar katakan saya. Tips dia, kalau nak buat perubahan, jangan buat lebih daripada 3. Kenapa yang tahu si? Sebab dalam satu sirah Nabi, macam mana Nabi membangunkan pasar Munaqah, menggantikan pasar Qainuqa. Pasar Qainuqa ni pasar Yahudi yang menguasai ekonomi dekat Bumi Madinah. Orang Yahudi punya pasar. Jadi, memonopoli ekonomi kat Madinah tu. So, apa yang berlaku adalah baik. Apa yang berlaku adalah Nabi buat 3 perubahan. Nombor 1, dia wujudkan pasar yang tidak berbumbung. Apa buktinya? Ada satu hadis memberitahu ketika Rasulullah datang ke pasar, dia tengok kurma-kurma orang lain semua basah, ada seorang kurma dia kering. Nabi Muhammad masukkan tangan dan dia keluarkan daripada bawah, kurma tu basah. So nak bagi tahu, pasar Nabi tidak berbumbung. 1. Kedua, pasar Nabi
Okey. Pasar Nabi tidak ada tempat yang spesifik. Siapa datang awal, dia punya. Jadi, pasar Nabi ni, itu perubahan nombor 3. Perubahan nombor 2 adalah pasar Nabi tak ada bayaran. Nombor 1 tak berbumbung, nombor 2 tak ada bayaran. Jadi, orang meniaga kat pasar Nabi tak ada kadar sewaan macam mana pasar Yahudi. Sebab dia kan tak ada bumbung. Okey, jadi Nabi berbisnes ni dapat jual dengan harga lebih murah berbanding pasar Yahudi. Jadi orang mula datang kat pasar Munaqah, pasar Muhammad ni. Ini peristiwa waktu Nabi buka pasar dekat Madinah. Apa jadi? Nombor 3, Nabi tak kenakan bayaran untuk tapak. Jadi siapa yang datang awal, dia dapat. Jadi pasar Munaqah buka lebih awal berbanding pasar Yahudi. Jadi orang nak datang membeli, kena datang awal. Orang dah habis membeli dekat pasar Munaqah, baru pasar Yahudi buka. Akhirnya, orang Yahudi bisnesnya lingkup ranak. Rahsia kepada cara strategi perniagaan Nabi. Dengar baik-baik. Nabi, bila ada orang buat bisnes, Nabi tak pernah boykot orang Yahudi. Kalau anda boykot, itu bukan cara Nabi. Cara Nabi, lawan dengan bagi value lebih tinggi. Itu bijaknya. Dan Nabi guna 3 kaedah sahaja. Bila saya buat kajian secara psikologi, rupa-rupanya manusia bila ada 3, dia boleh handle. Contoh, kalau kita waktu kecil, mak suruh pergi kedai. Kan? Okey, mak suruh pergi kedai. Seraya, beli gula, beli garam, beli tu, beli ni, lupa. Atau mak suruh, mak nak keluar ni, sehari sidai baju, lepas tu serika, lepas tu basuh sampah, lepas tu nanti basuh pinggan, lepas basuh pinggan nanti lap meja, lepas meja nanti kat depan ni susun kerusi. Dia susun satu tu je. Sebab otak kita tak boleh proses kalau arahan tu lebih daripada 3. So kajian menunjukkan manusia dia boleh handle kalau arahan tu 3 ke bawah. Tak ada bumbung, tak ada bayaran dan tak ada tapak. Jadi pasar tu buka awal. Nama pasar Yahudi ni pasar Qainuqa. Pasar Muhammad ni namanya pasar Munaqah. Okey. Belajar sikit sejarah. Nak bagi tahu kan? Jadi, janganlah lepas ni anda buka pasar tak ada bumbung, tak. So, saya kata, kita belajar sejarah bukan nak tiru Nabi buat apa. Kita nak ambil hikmahnya. Faham tak? Bijak gila Nabi buat bisnes. Bankrupt pasar Yahudi, right? Cuba kau tengok balik. Pasar-pasar borong, siapa yang menguasai pasar borong? Cina kan? Buka awal kan? Kita Melayu buka pukul 10 kan? Lepas tu sembang nak gaya kan? Abah kau punya jiran. Nah, jadi kalau lepas ni balik nak buat perubahan, jangan lebih daripada 3. Buat satu persatu. Maksimum 3. Tengok dulu progress 3 bulan. Okey tak okey? Apakah hikmah? Hikmah dia adalah tak tunggu sempurna baru nak buat. Buat sampai jadi sempurna. Itulah rahsia bisnes Nabi. Bukan tunggu sempurna baru nak buat, tapi buat sampai jadi sempurna. Kita ni meniaga, buat bisnes, nak bina syarikat, tunggu komplit semua, ada duit, ada pekerja, ada ni, baru nak buat. Tak. Kita bukan tunggu sempurna baru nak buat, tapi kita buat sampai sempurna. Itulah hikmah pasar Nabi yang tidak berbumbung. Kenapa tak kenakan bayaran? Sebab Nabi nak buat bisnes, dia tak nak letakkan kepala otak ni, duit tu masalah utama. Yang penting nak dulu. Bermula dengan apa yang ada di tangan. Ya. Konsep yang sama ketika Nabi buat bisnes. Mulakan apa yang ada dulu. Dan mesti mula tu awal. 3 je perubahan tu. Dapat tak dapat ni? Gila kan?
bila you belajar tentang sirah, bila you belajar tentang strategi bisnes Nabi, dia main blowing tau, macam, ya Allah, kenapa aku baru tahu? Saya cerita ni mengemang mula ngomong saya tau. Sebab itulah Nabi, dia boleh expand. Nah ni. Dia boleh expand bisnes dia. Fasa expansion, dia boleh expand bisnes dia. Boleh sampai kekayaan dia puluhan juta kat sini lah. Sebab dia dah ada orang, dah ada sistem, expand lah pergi. Fasa expansion. Dia mula expand bisnes dia. Mula ada banyak cawang banyak bisnes. Okey? Pendapat Tuan Masjid, ada setengah bisnes guna angle 100% patuh syariah dan 100% Bumi Putra BMF, buy Muslim first. Bagus tak cara tu untuk tarik orang lebih ramai? Baik. Ni saya tunjuklah bagi tahu anda. Nabi Muhammad, dia berbisnes bukan dengan orang Islam sahaja. Nabi berbisnes pada semua orang. Sebab ketika Nabi bangunkan bisnes, okey, kan zaman kenabian, mana ada Islam lagi? Lagi menarik. Nak tahu tak lagi menarik? Pekerja Nabi juga bukan orang Islam. Salah satu dicatatkan dalam sirah, ketika Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi mengambil seorang pakar jalan, orang Yahudi. Saya lupa nama dia. Nabi ambil orang Yahudi sebagai penunjuk jalan Nabi nak berhijrah ke Madinah. Bermaksudnya apa? Inilah hikmah dia. Strategi Nabi nak ambil orang, bukan ambil yang solat 5 waktu, bukan ambil yang amanah, tabligh, fatonah, kau bukan nak ambil wali. Nabi ambil orang yang boleh bekerja. Itu rahsia kepada cara pemilihan Nabi untuk pekerja. Pilih, cari skill. Itulah rahsia Nabi pilih pekerja. Kenapa Nabi tak ambil orang Islam? Sebab pakar tunjuk jalannya adalah orang Yahudi. Terima kasih Tuan Zulfikar Abdullah Uraqi. Kenapa Nabi bergerak malam dan senyap? Itu strategi lah. Kita belajar bisnes dulu kan. Tak nak orang tahu kan. Tak nak orang tahu, janganlah cerita strategi kita. Supaya orang tak nampak teknik-teknik kita buat bisnes. Orang boleh tiru teknik kita, tapi orang tak boleh tahu strategi kita. Jadi, kalau kita nak cari pekerja, saya nak cari orang yang solat 5 waktu. Tuan-tuan, minta maaf. Nabi pun tak guna cara macam tu untuk cari pekerja. So, kau ikut cara mana? Solat 5 waktu bukan ukuran dia pandai buat kerja. Faham ni? Berapa ramai yang dapat satu angkat tangan katakan saya? Gila kan? Banyak tak strategi bisnes Nabi ni? Siapa yang first time dengar macam siapa yang dia masuk kelas bisnes tapi dia macam dapat gambaran macam mana Nabi buat bisnes, angkat tangan katakan saya. Banyak belajar kan? Tuan-tuan, baru 4 jam tau. Nanti petang sambung, esok dah habis. Beza tak belajar dengan orang yang ada education dengan orang yang tak ada education? Pastilah berbeza. Pasti berbeza. Sebab saya ada kajian, ada bacaan. Ada bukti tak? Saya adalah bukti yang berjalan. Saya kaji dan saya buat. Dan saya buat baru saya ajar. Jadi bila jadi, tuan-tuan, saya buat ni jadi, tuan-tuan. Saya guna kaedah ni jadi. Baik. Apa hikmah pasar tidak berbumbung? Kan dah bagi tahu tadi. Jangan tunggu sempurna baru buat. Tapi buat sampai jadi sempurna. Boleh ke boleh ni? Berapa ramai yang dapat satu angkat tangan saya? So rahsia lagi. Last.
Macam mana nak buat bisnes kita grow? Bisnes kita berkembang. Dia mestilah ada kat sini. Bila you ada capital, ada duit. Inilah yang saya akan tunjukkan esok. Rahsia kepada, kalau paling terdekat lah dekat Malaysia ni, macam mana orang Cina makin kaya raya. Apa rahsia dia? Kenapa orang Cina kaya raya? Kenapa orang Arab dekat Dubai tu kaya raya? Kenapa orang Arab kat Mekah ni kaya raya? Sebab mereka dah ada ilmu tentang keuangan ni 1400 tahun yang dahulu. Mereka adalah bangsa dagang. Tapi orang tak pernah cerita. Mereka dah ada kekayaan tu lama. Ilmu pasal duit ni, dia orang dah ada 1400 tahun yang dahulu. Dia bukan cokia-cokia tuan-tuan. Ni. Ilmu ni dipanggil ilmu kekayaan. Yang kita nak belajar ni adalah sistem kekayaan. Inilah journey dia. Baik. Petang nanti, saya akan tunjukkan struktur tentang jualan dan pemasaran. Berapa ramai nak belajar angkat tangan tekan saya? Esok, fasa automation pekerja pula. Dengan expansion, nak pilih orang yang mana untuk nak expand. Siapa yang perlu kita kedepankan? Petang esok, saya akan tunjukkan macam mana dengan duit tu, kita gandakan gila-gila bisnes kita. Berapa ramai nak belajar angkat tangan saya? Tuan-tuan, tamat sudah sesi kita. Untuk pagi ni, berikan tepukan gemuruh untuk diri anda. Come on. Dah. Habis sesi pertama, hari pertama. 4 jam dah habis. Tuan-tuan buat tangan macam ni. Letak kat bahu kanan anda, bagi tahu tahniah. Gila kau, 4 jam tengok laptop, tengok phone non-stop. Tahniah, kerja gila. Tengok laptop 4 jam non-stop. Ingat senang ke? Kita rehat dulu. Kita sambung 2.30. Kelas saya start sharp 2.30. Habis sharp pukul 5. Boleh? Okey. Petang ni, topik tentang sale, tentang marketing, macam mana nak olah balik sistem yang sedia ada, apa nak kena buat, macam mana nak buat juta, apa rahsia orang kaya bertambah kaya, macam mana dia buat juta tu senang. Kenapa kita nak buat puluh ribu tu payah? Petang ni saya tunjukkan rahsia dia. Macam mana saya buat 10 juta yang pertama. 2.30, 2.30 sharp saya start. Saya tak tinggal, tapi saya tak tunggu. Boleh? Jumpa 2.30. Okey? Dah. Alright, itu saja daripada saya, Abdul Basit, guru pengusaha wisata. Jumpa 2.30. Assalamualaikum.